Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Masita Hayati untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 pada hari ini. Terima kasih kepada yang telah subscribe butang channel Cikgu Masita Hayati dan yang telah pun menekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Tapi sekiranya kamu telah pun mengetik butang subscribe tersebut, jangan tekan lagi. Biarkan dia berwarna kelabu. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tema yang ke-6, alam sekitar dan teknologi hijau. Unit ke-16, Alamku Sayang. Dan pada hari ini kita akan merujuk kepada buku teks jilid yang kedua, muka surat 25 seperti di sebelah ini. Dan tajuknya pada hari ini ialah Gembira di Tasik Biru. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, kamu akan dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata yang kurang tepat. Baiklah, adakah anda sudah bersedia dengan buku teks masing-masing? Jom kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini. Tajuknya ialah Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Baik, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu teks ini ya. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, okok-okok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Sekiranya kamu lihat pada teks ini perkataan yang berwarna merah. Ini bermaksud perkataan ini kurang jelas ataupun kurang tepat penggunaannya. Kita hendaklah menukar perkataan yang berwarna merah ini kepada perkataan yang lebih tepat lagi. Baik, mari kita baca sekali lagi bersama-sama dan kita bincangkan apakah perkataan yang paling tepat untuk melengkapkan teks ini. Baik, kita ulang sekali lagi. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu. Baiklah, perkataan tetamu di sini ialah kurang tepat. Perkataan yang sebenarnya yang kita boleh gunakan ialah pengunjung. Pengunjung, kalau kamu lihat di bawah ni telah pun disediakan jadual yang mana apakah penggunaan kata yang tidak tepat dan juga penggunaan kata yang tepat yang menggantikan perkataan yang kurang tepat tadi. Baik, kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Baik, jadi kita telah pun menggantikan perkataan tetamu tadi dengan pengunjung. Baik, cikgu warnakan di sini. Cikgu warnakan dengan warna kuning. Maksudnya perkataan itu kita akan gantikan dengan perkataan pengunjung. Baik, seterusnya. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Baik, perkataan ketat di sini adalah kurang tepat. Baik, perkataan yang sebenarnya ialah dijaga dengan, ya betul, dijaga dengan, kita
Tak ada jawapannya di sini. Dengan rapi. Jawapan telah pun diberi. Baik, ada dua perkataan yang kurang tepat tadi telah digantikan dengan dua perkataan yang tepat. Baik, kita akan cari lagi perkataan-perkataan lain yang kurang tepat di dalam teks ini dan kita akan gantikan dengan perkataan yang lebih tepat lagi. Baik, perkataan ketat tadi digantikan dengan perkataan rapi. Baik, kita teruskan lagi. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Baik, untuk perkataan memetik pokok tidak tepat. Perkataan yang tepat ialah memetik bunga. Kerana kebiasaannya orang akan petik bunga, bukan petik pokok. Jadi, kita gantikan perkataan pokok ini dengan perkataan bunga sebentar lagi ya. Baik, kita teruskan. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Baik, perkataan campak kurang tepat. Baik, apakah perkataan yang paling tepat yang kita akan gantikan dengan perkataan campak ini? Ya, iaitu sampah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Bukan campak tetapi buang. Baik, kita teruskan dengan ayat. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Baik, sihat kurang tepat penggunaannya. Kerana sihat ini menunjukkan seseorang yang sihat ataupun tumbuh-tumbuhan yang sihat. Bagi udara, baik, kita gantikan dengan perkataan segar. Udara di Tasik Biru bersih dan segar. Jadi kita gantikan perkataan sihat ini dengan perkataan segar. Baik, sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Baik, perkataan yang digunakan keruh ini kurang tepat. Kita gantikan dengan perkataan jernih. Sejuk mata memandang air tasiknya yang jernih. Baik, kita akan gantikan perkataan keruh ini dengan perkataan jernih. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Perenggan terakhir, Elis dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Baik, apakah perkataan yang kita akan gantikan dengan perkataan rimas? Baik, perkataan rimas ini ialah kurang tepat. Jadi kita gunakan perkataan gembira yang menunjukkan perasaan Elis dan ibunya. Elis dan ibunya berasa gembira. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Baik, kesegarannya kurang tepat. Jadi kita gantikan perkataan kesegarannya ini dengan kebersihan. Kebersihan lebih tepat berbanding kesegaran. Kesegaran ini merujuk kepada udara di sekeliling. Baiklah, cikgu telah pun meringkaskan perkataan yang tidak tepat tadi dengan perkataan yang tepat. Baik, untuk kata tetamu digantikan dengan pengunjung. Ketat digantikan dengan rapi. Pokok digantikan dengan bunga. Campak digantikan dengan buang. Seterusnya, sihat digantikan dengan segar. Keruh digantikan dengan jernih. Rimas digantikan dengan seronok. Kesegarannya digantikan dengan kebersihannya. Baiklah, tugasan kamu selepas ini, kamu dikendaki menulis semula teks gembira di Tasik Biru Sarawak ini dengan menggantikan perkataan yang berwarna merah tadi, iaitu perkataan yang tidak tepat dengan perkataan yang tepat seperti yang telah cikgu beritahu kepada kamu sebentar tadi. Sampai kita berjumpa pada sesi pelajaran yang akan datang. Teruskan belajar dan jumpa lagi.